Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar pelajar 2 Bestari? Apa khabar pelajar 2 Sarjana? Sihat? Baik, kita teruskan hari ini dengan bab pertama, iaitu bab pola dan jujukan. Okey, bab pola dan jujukan. Pada hari ini insya-Allah kita akan cuba fokuskan terlebih dahulu kepada pola. Alright, jadi kita teruskan. Sebelum itu, cuba luangkan masa untuk faham, untuk melihat melihat ini perkataan-perkataan yang terlibat serangsung dalam bab ini. Pola nombor, nombor ganjil, nombor genap, nombor Fibonacci, segitiga Pascal, jujukan, ungkapan algebra dan sebutan. Dari semasa ke semasa akan saya terangkan tentang perkataan-perkataan ini. Baik, sebelum itu, sebelum kita mulakan, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, kita tengok dulu apakah itu corak. Okey, apakah itu corak? Baik, corak ini adalah, kalau kita tengok, ini ialah corak 1, 2, 3, corak bintang, corak berpusat macam ini kan. Jadi corak ini ditentukan oleh kalau bintang ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh ni, kentang ni. Okey. Disebabkan di kentang ini ada bintang, maka di sini ada bintang. Okey, ini bawang, ini corak yang terhasil daripada bawang, ini corak yang terhasil daripada batang sawi. Baik, semacam mana yang objek dia, image akan terhasil. Image corak itu akan terhasil daripada objek dia tadi. Baik. Okey, baik. Jadi ini corak ini adalah daripada alam semula jadi. Sebab apa? Ini ialah bahan-bahan ataupun benda yang kita tak dapat buat secara artificial. Kentang, bawang dan sawi ini ialah daripada alam semula jadi. Okay, contoh lain ialah corak alam semula jadi ialah bila awak cap tangan awak pada awak lekatkan pada kertas. Itu juga ialah corak dari alam semula jadi. Okey, kita tengok di sini ada perkataan yang menarik yang kita boleh lihat. Corak. Okey. Baik, corak ini disusun sehingga menghasilkan suatu susunan yang lebih menarik. Baik, di mana biasanya awak tengok corak-corak menarik ni? Okey, baju awak. Baju awak tengok cantik. Bunga ataupun unsur geometri ataupun unsur, ada yang unsur binatang kan. Jadi cantik, menghasilkan satu susunan yang cantik. Sebagai contohnya kita tengok di sini, ini ialah apa? Ini ialah songket. Biasanya dipakai oleh golongan perempuan untuk buat kain dan sebagainya, ataupun golongan lelaki sebagai samping. Ini tengok perkataan dia, disusun hingga menghasilkan satu susunan menarik. Jadi menarik. Ini segi empat ataupun rhombus. Ini bulatan. Disusun sampai menarik. Baik, kalau kita lihat standard pembelajaran, apa yang kita harapkan awak dapat kuasai pada hari ini ialah ini mengenal pasti dan memerihalkan pola. Kita kena kenal dan kita kena terangkan balik. Kalau awak dapat dua benda tu hari ni, insya-Allah maknanya benda ni, pengajaran hari ni sudah berjaya ataupun mencapai matlamat. Baik, kita lihat. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, baik. Tengok. Ini kotak ini satu yang digelapkan. Baik, ini jadi 4. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terlihat ada 1, ada 4, ada 7. Boleh awak bagi tahu saya apa nombor yang keempat? Baik, untuk tentukan nombor yang keempat, kita kena tahu pola. Dalam bahasa Inggeris, pattern. Pattern ataupun pola yang terlibat dalam 3 nombor yang pertama. Pola daripada 3 nombor pertama akan dapat menentukan nombor yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak tahu pola ataupun pattern? Jadi di sini kita tengok 1 ke 4 tambah 3. Okey, 4 ke 7 tambah 3. Disebabkan kita tahu
pola yang terlibat, maka kita boleh menentukan nombor yang keempat. Okey. Nombor yang berada di dalam susunan yang keempat. Sudah semestinya di sini juga akan tambah 3. Jadi kita tahu nombor yang keempat ialah nombor 10. Okey. Pola ataupun pattern akan membantu kita untuk menentukan susunan sesuatu nombor. 1, 4, 7, 10. Okey. Dan ini ianya diwakilkan oleh grafik ataupun lukisan. Kalau kita lihat di sini ada kotak 1, 4, 7. Di sini apa? Mestinya 10. Di sini apa? 10 tambah 3. 13. Tambah 3. 16. Tambah 3. 19. Tambah 3. 22. Okey, baik. Jadi ini ialah susunan nombor. Okey. Dan ini kita tahu setiap satu nombor ini, nombor yang sebelumnya tambah dengan 3 akan menghasilkan nombor yang seterusnya. Okey, jadi ini ialah definisi pola. Alright. Pola adalah aturan atau corak. Okey, pola adalah corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Jadi dalam kes senarai nombor, apabila kita tahu apa corak tambah atau tolak atau bahagi, maka kita akan tahu nombor yang seterusnya. Baik, kita tengok contoh satu. Mudah. Okey. Baik, contoh satu, terlihat sini asalnya 2. 2 jadi 4. 4 jadi 6. Jadi 2 jadi 4. 4 jadi 6. Maknanya apa? Berlaku penambahan berapa? 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 2 tambah 2. Jadi, nombor yang keempat dalam susunan ini boleh ditentukan dengan penambahan 2 kepada 6. Maka, kita akan jadi 8. Okey, jadi 8. Okey, baik. Lukis corak berdasarkan pola. Okey. Lukis corak berdasarkan pola. Apabila kita tahu pola, maka kita boleh tahu corak dia. Okey, baik. So, ini terlihat yang pertama ada segitiga warna hijau. Okey, ini segitiga warna hijau tambah ini apa? Ungu. Okey. Di sini tambah ungu, jadi kita boleh tahu seterusnya akan tambah di sini, maka jadilah seperti ini. Okey, baik, ini ialah penerangan. Okey, polanya menambah satu segitiga kepada corak yang sebelumnya. Baik, okey, baik. So, itu ialah contoh. Kita tengok contoh 2. Okey, contoh 2. Nyatakan pola bagi set nombor yang berikut. Okey, so kita tengok ini contoh yang kedua. Ada 10, ada negatif 10, ada negatif 4, ada 2, ada 8. Okey, ada negatif 10, ada 4, ada 2, ada 8. Baik. Kita tengok di sini, dia pindah ke sini. Kita lihat, kita tulis dulu. Okey. Ada negatif 10. Okey. Tulisan tak cantik sikit. Tak apalah. Negatif 4. Negatif 2. 8. Jadi kita perhatikan. 10 ke 4. Negatif 10 ke negatif 4. Berkurang ke bertambah? Okey. Bertambah. So 10 nak ke 4. Apa yang berlaku? Berlaku penambahan sebanyak 6. Negatif 10 tambah 6, jawapannya negatif 4. Okey, jadi yang kedua pun sama. Okey, negatif 4 tambah 6,
maka akan jadi 2. Alright, negatif 2 tambah lagi 6, maka ianya ialah 8. Okey, jadi pola bagi A ialah penambahan 6, okey, tambah 6 untuk nombor sebelumnya. Okey, pola bagi contoh A ialah penambahan nombor 6, positif 6 terhadap nombor sebelumnya. Okey, jadi nombor sebelumnya ialah negatif 10. Negatif 10 tambah 6 jadi negatif 4. Untuk tahu nombor seterusnya, negatif 4 tambah 6 jadi 2. 2 tambah 6 jadi 8. Boleh kita tahu nombor seterusnya? Boleh. Macam mana? 8 tambah 6. Maka jadi berapa? Jadi 14. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. 2, 6, 18, 54. Okey, 2, 6, 18, 54. Okey. Ini macam mana? Apa pola yang terlibat? 2 kepada 6. Okey, terlihat ianya ialah darab 3. 6 kepada 18. Darab 3. Okey, jadi di sini kita tahulah. Nombor seterusnya juga mestilah menggunakan pola yang sama. Ini 18 ke 54 juga ialah darab 3. Okey. Okey, jadi di sini ialah apa pola yang terlibat? Pola yang terlibat ialah darab 3 dengan nombor sebelumnya. Okey. Jadi kita nak tahu nombor selepas 54 macam mana? Jadi maknanya kita nak darab 54 darab dengan 3. Nombor selepas 54 ialah 162. Okey. Baik. Kita tengok soalan E. Alright, kita tengok soalan E. Kita kecilkan sikit, besar sangat. Okey, soalan E. Okey, kita pindahkan dia. Kita tulis dalam ruang yang lebih besar. Okey, so nombor E, soalan E ialah 1. Okey, nombor kedua ialah 3/2. 1 3/2, 2 5/2. Okey, terlebih dahulu kita kena tahu apakah pola yang terlibat. Okey, 1 ke 3/2. Okey. Macam mana nak tahu? Okey. 2, 3/2 ke 2. Dan seterusnya 2 ke 5/2. Kita lihat di sini ada banyak kebarangkalian yang kita boleh cuba. Adakah berlaku penambahan? Okey, adakah berlaku penambahan yang pertama? Adakah berlaku penolakan? Adakah berlaku pendaraban? Ataupun adakah berlaku pembahagian? Kita cuba satu-satu. Jadi 1 ke 3/2, 3/2 lebih besar. Jadi penolakan tidak mungkin. Okey, yang tinggal 1 ke 3/2, 3/2 lebih besar. Jadi pembahagian tidak mungkin. Jadi kebarangkalian yang mungkin untuk pola ini adalah tambah dan juga darab. Okey, disebabkan kita tak tahu, kita tak pasti, kita cuba satu persatu. Okey, 1 ke 3/2. Okey. Kalau darab 1 nak darab apa darab 3/2? Okey. Susah nak tentukan sebab daripada nombor bulat nak jadi nombor pecahan, susah nak tentukan kalau darab. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Kita cuba dulu dengan tambah. Kalau kita lihat tambah, okey. Rupanya 1 tambah 1/2 akan jadi 3/2.
Okey, 3/2 ni dalam kata lain, okey, 3/2 ini ialah 3/2 ialah 1.5. Okey. Jadi 3/2 nak jadi 2. Rupanya 3/2 nak jadi 2 juga ialah tambah 3/2 tambah 1/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. So, disebabkan 3 nombor pertama ini menempati pola iaitu penambahan 1/2, maka terbuktilah susunan nombor ini terhasil disebabkan penambahan nombor 1/2 terhadap nombor sebelumnya. Jadi, okey, 2 nak jadi 5/2 pun juga, kita tengok sini ialah 2 tambah 1/2, maka jadilah 5/2. Okey, boleh? Okey, baik. So, di sini apa yang berlaku untuk set nombor ini, okey, polanya ialah penambahan 1/2 untuk nombor seterusnya. Okey, begitu juga dengan B, soalan B. Okey, tengok berkurang ni. 17, 7, -3, -13. Okey, baik. Agak-agak apa yang berlaku? 17 ke 7. Kita tadi, cikgu dah terangkan. Saya dah terangkan, kita boleh cuba apakah proses yang berlaku. Adakah berlaku penambahan? Apakah berlaku penolakan, pendaraban ataupun pembahagian? Jika nombor tu makin besar, maka kemungkinan yang berlaku ialah berlakunya penambahan dan juga pendaraban. Jika nombor tu makin kecil, maka mungkin yang berlaku prosesnya ialah darab dan bahagi. Kalau kita tengok di B ni, nombor 17 ke 7, 7 ke -3, nombornya semakin kecil. Nombornya semakin kecil, maka apa yang berlaku mungkin ialah tolak ataupun bahagi. Alright. Kalau kita tengok sini, 17 ke 7, kalau kita bahagi, 17 bahagi 7. Okey, jawapannya ialah pembahagian 2.42. Tetapi, untuk menentukan nombor ketiga, adakah dengan 7 bahagi 2.42 akan menghasilkan -3? Kita cuba. Okay, bila 7 bahagi 2.42, ianya tidak menghasilkan -3. Sebab apabila 7 dibahagi dengan 2.42, dia seharusnya memberikan nombor positif. Tetapi apa yang terhasil ialah nombor negatif. Jadi, bahagi juga tidak betul. Alright. Tambah tidak betul. Sebab nombor makin berkurang. Darab pun tidak betul. Sebab nombor makin berkurang. Jadi, hanya satu sahaja yang boleh digunakan sekarang ini, iaitu apa? Iaitu penolakan. Okay, baik. Jadi, tengok. Penolakan tolak berapa? Kita cuba. Adakah 17 nak jadi 7 kena tolak berapa? Okay. Jadi, sudah tentunya 17 tolak 10. Okey. 7 nak jadi -3. Tolak berapa? Menggunakan pola yang sama. Jadi, tolak 10. Dapat -3. Maknanya, sekarang ini betul. Apa yang kita jumpa tadi, betul lah. Alright, penolakan -10. -3 nak jadi 13. Jadi, tolak lagi 10. Alright. Betul lah. -3 tolak 10. Jadi, nombor dia ialah -13. Okey, apa nombor dalam bulatan ini agak-agak? Okay, so, menggunakan pola yang sama. Alright. -13 tolak -10. Maka yang terhasil adalah -23. Alright.
Maka apa yang terhasil ialah negatif 23. Baik, kita lihat kepada soalan D. Okey, soalan D. Alright. 81, 27, 93. Macam saya terangkan tadi, ada 4 operasi yang kita boleh pertimbangkan. Operasi yang pertimbangkan. Dalam matematik ada 4 operasi. Apa benda? Darab, tambah, tolak, bahagi. Okey. Darab dan tambah akan menyebabkan nombor semakin besar. Okey, tolak dan bahagi akan menyebabkan nombor semakin kecil. Okey, jadi di sini kita tengok 81, 27, 93. Automatik ini tidak boleh dipertimbangkan. Kenapa? Sebab nombor semakin kecil. Jadi persoalan yang muncul, adakah operasi bahagi ataupun operasi tolak akan digunakan. Okey. Bagi pelajar yang sudah cekap, ini tidak ada masalah. Okey. Bagi pelajar yang sudah cekap, ini tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Alright. Pelajar yang belum cekap, jangan risau. Okey. Kemahiran ini akan datang lama kelamaan, tetapi syarat yang utama ialah perlunya kita praktis. Okey, apabila praktis, kita akan dapat lihat pola yang terbentuk dengan lebih cepat. Baik, adakah berlaku penolakan? Kita tengok, jika 81 tolak 27, 81 tolak 27, jawapannya ialah 54. Jadi, adakah 29 nak ke 27 nak ke 9, kita juga akan tolak 54? Okey. Tidaklah jawapannya. Sebab apabila 27 tolak 54 akan menghasilkan suatu nombor yang negatif. Maka di sini tolak kita buang daripada operasi yang akan dipertimbangkan. Jadi apa yang tinggal ialah bahagi. Okey. Jadi kita nak tahu 81 nak jadi 27 bahagi berapa? Kita ambil kalkulator, kita tekan, maka kita dapat 81 bahagi 27 yang dapat ialah 3. Okey, so maknanya 81 nak jadi 27, kita bahagi dengan 3. Okay. Adakah berlaku perkara yang sama apabila kita bahagi dengan 3? 27 bahagi 3. 27 bahagi 3, ya, ianya tepat. Maka disebabkan 3 nombor yang pertama ini menunjukkan ketepatan apabila berlaku dibahagi dengan 3, maka nombor seterusnya juga apabila kita bahagi dengan 3 juga menghasilkan 3. Boleh tak kita tahu nombor seterusnya dalam bulatan? Boleh. 3 bahagi 3, maka nombor di sini sepatutnya ialah 1. Baik. Senang kan? Baik, yang akhir sekali dalam contoh ini ialah jujukan ini. Kita lihat di sini nombor 2.3, negatif 2.3, negatif 2.6, negatif 2.9, negatif 3.2. Lagi sekali. Okey. Lagi sekali, ada 4 operasi yang kita boleh pertimbangkan. Adakah darab? Okey, adakah tambah? Adakah tolak? Adakah bahagi? Okey, kita tahu jika tambah dan tolak, nombor seharusnya lebih besar. Jika tolak dan bahagi, nombor seterusnya seharusnya lebih kecil. Baik, kita tengok nombor yang pertama. Nombor yang pertama, negatif 2.3, negatif 2.6. Baik, ingat balik asas di tingkatan 1. Nombor yang lebih besar tetapi ada negatif, ianya adalah lebih kecil. Jadi nombor yang kedua adalah lebih kecil daripada nombor yang pertama. Okey, jadi apabila nombor yang kedua lebih kecil dari nombor yang pertama, maka di sini kita tidak pertimbangkan.
Okey, yang berlaku yang boleh pertimbangkan ialah sama ada tolak ataupun bahagi. Alright. Jadi, kita lihat. Kalau tolak, macam mana? Negatif 2.3 nak ke negatif 2.6? Nampak tak corak dia? Nampak. Jadi, maknanya di sini, kita boleh tolak 0.3. Negatif 2.6 nak ke negatif 2.9? Juga tolak 0.3. Dan juga seterusnya negatif 0.3. Jadi boleh tahu tak nombor yang seterusnya? Saya buat kotak kat sini, nombor yang seterusnya. Okey. Baik. Nombor seterusnya semestinya mengikut pola yang sama, juga tolak 0.3. Jadi negatif 3.2 tolak 0.3, maka kita akan dapat negatif 3.5. Okey, baik. Alright, jadi saya harap ini membantu awak untuk faham. Jika tidak berlaku kekeliruan, boleh ajukan soalan dalam kumpulan dalam grup Telegram yang telah kita buat semalam. Baik, kita hentikan dulu rakaman ini di sini. Kita akan kembali nanti dengan contoh-contoh yang lebih banyak supaya kita dapat lebih memahami pola dan corak secara lebih mendalam. Kita jumpa lagi pada rakaman seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.